Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Anda kembali bersama saya, Cikgu Farhan untuk kelas online Bahasa Melayu bagi murid tahun 3. Okey, jadi video ini khas untuk murid tahun 3 adalah sambungan untuk pembelajaran yang lalu. Jadi tajuk kita hari ini adalah kebersihan dan kesihatan. Mari berbincang. Okey, kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1 muka surat 21. Saya harap murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks tahun 3, jilid 1 muka surat 21 kerana kita akan menggunakannya untuk perbincangan. Okey. Okey, sebelum sementara murid bersedia dengan buku teks tahun 3 jilid 1 muka surat 21. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami cerita di sebalik gambar dan membuat rumusan melalui perbincangan. Tetapi untuk kali ini perbincangannya adalah berkonsepkan satu hala di mana murid akan melihat saya membuat rumusan dan murid-murid juga bolehlah bersama-sama sambil tengok video ni membuat andaian di sebalik uh, telefon ataupun komputer masing-masing. Okey, jadi kita terus ke buku teks muka surat 21. Okey, kita sudah pun masuk ke tema yang kedua ya murid-murid, iaitu tajuk besar dia kesihatan dan kebersihan. Jadi aktiviti kita seperti yang telah pun uh, saya beritahu sebentar tadi, iaitu berbincang tentang gambar. Jadi kalau murid-murid buka muka surat 21, murid-murid akan dapat lihat gambar seperti yang terdapat di sebelah saya ni. Okay, jadi kita besarkan gambar. Jadi apa yang kita nak bincangkan murid-murid? Kita nak bincangkan mengenai gambar ini. Okay. Kita kelaskan gambar ini mengikut urutan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Okey, murid-murid boleh fokus pada anak panah yang saya tunjukkan di dalam video ini. Okey, yang pertama sekali adalah gambar mengenai makanan. Kalau murid lihat dekat situ, ini adalah nasi. Okey, dan di atas nasi itu ada telur rebus, ada timun, ada tempe goreng, ada sayur, ada sambal, ada tomato. Okey, jadi apakah kaitan gambar ini dengan tajuk kita, murid-murid? Okey, apabila berkaitan dengan makanan, kalau kita nak kaitkan dengan kesihatan, kita perlulah makan makanan yang seimbang. Okey, itu adalah isi untuk gambar yang pertama. Tetapi kalau kita nak mengaitkan makanan dengan kebersihan, kita perlulah memastikan makanan yang kita makan itu makanan yang bersih. Jelas? Okey, itu adalah perbincangan penerangan untuk gambar yang pertama. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua menunjukkan gambar murid sedang berada di kantin. Ya, berada di kantin. 3 orang murid sedang berada di kantin sedang makan dan minum. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan kesihatan ataupun dan kebersihan? Okey, kita lihat di atas meja dia tu. Bersih atau tidak? Okey, jadi persekitaran tempat dia makan tu bersih. Okey. Dan makanan yang dia makan tu sihat ataupun tidak? Okey, kita lihat dekat sini. Okey, air yang diminum itu mungkin air yang manis. Okey, jadi kita kena kurangkan minum minuman yang manis. Walaupun minuman yang manis tu adalah minuman yang sedap untuk kita minum. Dan kalau kita lihat makanan yang dimakan oleh murid yang berada di tengah-tengah ni, yang sedang kita lihat dia lihat kita ni. Okey, dia memakan ayam goreng. Jadi adakah sihat? Sihat, tetapi perlulah dengan bilangan yang sedikit. Okey, itu adalah kaitan cerita tentang gambar yang kedua. Gambar yang ketiga murid-murid, cuba lihat di bahagian kanan. Ini adalah gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ini menceritakan tentang situasi murid sedang berlari. Ini adalah situasi
perlumbaan. Mungkin sukaneka ataupun hari sukan sekolah di mana murid-murid sedang bertanding antara rumah sukan. Jadi kita nak kaitkan dia dengan mana murid-murid? Kita kaitkan dia dengan kesihatan. Okey, seperti yang murid-murid belajar kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, murid-murid akan melakukan aktiviti seperti ini. Jadi apabila murid-murid bersukan, badan akan menjadi sihat. Sebab itu kita kaitkan dia dengan kesihatan. Okey, kita pergi ke gambar yang keempat seperti yang saya tunjuk di dalam video mengenakan anak panah ini. Okey, gambar keempat kita akan kaitkan dia dengan kesihatan ke kebersihan. Dua-dua pun boleh. Okey, kesihatan. Kenapa kesihatan? Kerana dia menjaga kebersihan. Macam mana saya tahu dia menjaga kebersihan? Okey, kalau murid-murid teliti pada gambar yang keempat tersebut, okey, pekerja kantin kita panggil dia ni, pekerja kantin ini menyentuh makanan tetapi mereka menggunakan sarung tangan plastik. Mereka juga menggunakan penutup muka untuk mengelakkan apa? Air liur dia waktu bercakap jatuh dalam makanan. Okey, itu adalah faktor kebersihan. Dan apabila makanan yang kita makan itu bersih, dia akan menjamin kesihatan kita. Jelas? Okey, gambar yang seterusnya, itu gambar yang kelima yang berada di tengah-tengah gambar yang lain ni. Okey, dia menunjukkan gambar seorang murid perempuan sedang membaca buku. Okey, jadi kita nak kaitkan dia dengan apa? Kita boleh kaitkan dia dengan kesihatan juga. Kesihatan apa? Kesihatan mental. Okey. Apabila murid-murid rajin membaca, otak murid-murid akan menjadi cerdas. Okey, kalau otak yang cerdas, dia akan pantas untuk berfikir. Sebab itulah kita perlu membanyakkan amalan membaca. Amalan membaca juga akan memberikan murid-murid mahir dalam kemahiran membaca. Jadi kemahiran murid-murid membaca akan menjadi lancar kalau murid-murid sering melakukan amalan membaca. Jadi ia berkaitan dengan kesihatan. Okey, gambar yang seterusnya di sebelah gambar yang tengah-tengah tadi adalah gambar murid sedang cerita dia sedang bermain sewaktu acara sukaneka. Jadi kita kaitkan dia sama seperti gambar nombor 3 tadi, iaitu kesihatan. Okey. Seterusnya gambar nombor 7. Okey, gambar nombor 7 di sebelah kiri sekali di bahagian bawah adalah gambar orang sedang mencuci tangan. Jadi apa cerita yang kita boleh kaitkan dengan tajuk? Okey, kita perlulah menjaga kebersihan tangan kita. Okey, kebersihan. Dan kita juga boleh kaitkan dia dengan kesihatan. Kalau kita makan menggunakan tangan yang kotor, ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi murid-murid tahu cara untuk membasuh tangan dengan bersih. Okey, dia ada beberapa langkah sebenarnya. Yang paling penting adalah basuh di seluruh bahagian tangan dan gunakan sabun. Okey, kerana sabun akan membantu membunuh bakteria yang berada pada tangan. Okey, gambar yang seterusnya kita lihat yang berada di bahagian bawah gambar tengah ini, gambar nombor 8. Okey, gambar nombor 8 adalah cerita dia, situasi dia. Kita lihat masyarakat sedang bergotong royong. Macam mana cikgu tahu dia sedang bergotong royong? Sebab kita lihat pada gambar ni mereka bersama-sama membersihkan kawasan perkuburan. Okey, kalau murid-murid tak nampak, murid-murid boleh fokus pada gambar. Okey, gambar tu adalah gambar di kawasan kubur. Mereka sedang membersihkan kawasan kubur. Macam mana cikgu tahu mereka sedang bersihkan kawasan kubur? Ini ada plastik hitam untuk membuang sampah. Pokok-pokok yang terlalu besar ditebang, dipotong. Okey, kita kaitkan dia dengan apa? Kita kaitkan dia dengan kebersihan. Dan gambar yang seterusnya, itu gambar yang terakhir.
Sudah pasti kita tengok je kita tahu dia boleh dikaitkan dengan kebersihan. Kerana apa? Ini adalah gambar pekerja pengangkut sampah sedang mengambil sampah yang dibuang. Kalau sampah tu tak diambil, apa jadi murid-murid? Okey, kalau sampah tu tidak diambil, kawasan rumah akan menjadi kotor. Jadi dia lebih sesuai dengan kebersihan. Okey, jelas? Okey. Jadi saya nak membuat rumusan dekat sini. Sebenarnya murid-murid, kesihatan dan kebersihan saling berkait. Okey. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, badan kita akan menjadi lemah dan tidak sihat. Untuk mempunyai badan yang sihat, kita perlulah menjaga kebersihan. Okey, itu saja untuk perbincangan pada pembelajaran kali ini. Ringkas dan mudah sahaja. Murid-murid hanya perlu melihat pada gambar dan cuba fahami gambar dan kaitkan ia dengan tajuk. Jelas? Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Bye.